Salam sejahtera, salam hormat kepada semua peserta dan penonton, our supporter. Let's talk about Lenggong session today. Hari ini kita ada satu topik yang very unique. Namanya drum circle. Okay. Kita pernah dengar rebana lah, kita pernah dengar Chinese gong lah, kita pernah dengar kitaro punya drum, all this. Tapi hari ini something very different. Drum circle, not drum cycle, drum circle. And this is something, a very new event at Lenggong. Okay. And dulu Malaysia very popular rainforest musical at Sarawak. Okay. Rainforest musical ni every year kita memang terbaik, tetapi kita tak mau sekadar di Sarawak sahaja. Sudah sampai masanya musical ini berhijrah ke Lenggong. Sudah boleh dengar petir-petir, namun kita tak berganjak. Okay. Tuan-tuan dan puan yang saya hormati, saya Iswaran bersama Zamil dan juga host Aikal hari ini akan berkongsi dengan anda pada petang yang indah mulia. Walaupun hujan, kita masih indah mulia. Sebab apa? Kita masih boleh teruskan industri pelancongan ini tanpa ragu-ragu. Walaupun COVID lockdown 3 second week akan mula, tak apa. Dan bagaimana kita boleh melanjutkan perjalanan kita, cabaran kita mengatasi COVID walaupun sudah lockdown. The tourism activity still going on in Malaysia. This is miracle. And how does this happen? Who is the person behind? Sebenarnya tidak lain, Tuan Zaidi Udanis. He is the champion of Tourism Productivity Nexus yang disokong oleh Malaysia Productivity Corporation. Jadi, marilah kita dengar apa yang akan diberikan motivasi, kata-kata aluan daripada Tuan Zaidi Udanis. Dipersilakan Tuan. Okey, terima kasih Tuan Iswaran, rakan seperjuangan dan juga seorang motivator dan juga seorang trainer yang sangat efektif dan juga efisien. Kami di sini amat teruja kerana hari ini kita ada beberapa ramai juga rakan-rakan yang ada di Zoom live ni dan juga di Tourism Productive Nexus punya Facebook page live. Jadi saya harap semua yang ada di sini kita kongsilah, kita share button tu dengan your Facebook account, minta tolong share kan. Apa tu? Facebook kita share kan event yang petang ni. Sepatutnya kita semua tidur, cat nap, tetapi kita masih segar. Dengan kilat, dengan guruh di luar tu, kita rasa macam ada satu drum yang bunyi drum. Jadi saya amat teruja bila acara pada hari ini satu inisiatif yang saya rasa inisiatif yang menarik. Sebagai satu game changer, kita guna drum untuk tarik pelancong. Kita pukul drum untuk tarik pelancong. Bila kita kata kita nak tarik pelancong macam mana, kita nak market macam mana, kita ketuk drum. Kita ketuk drum kita untuk menarik lebih ramai pelancong. Ini saya pun amat teruja lah nak tengok macam mana Haikal menggunakan cara strategi ni. Saya rasa saya pernah beberapa kali lihat saudara Haikal in action melalui program Laili di mana hammock. So saya rasa hari ni kita sangat bertuah lah untuk menggunakan strategi drum untuk kita menarik lebih ramai lagi. That means drum circle, bukan drum oil dan kalau bukan juga drum stick, guna drum circle. Drum circle ni untuk menggunakan menarikkan lebih ramai lagi pelancong daripada sekarang ni pelancong domestik akan datang dan mungkin yang akan datang lagi juga pelancong antarabangsa. Jadi program ni khas untuk anda semua di Tourism Productive Nexus yang telah ditajuki oleh Malaysia Productivity Corporation. Kami mengucapkan terima kasih pada MPC kerana sentiasa membantu kami di industri pelancongan dan juga rakan-rakan yang lain semua tu saya lihat tak serit-serit support program-program Tourism Productive Nexus. Saya mengucapkan terima kasih. Kita ada sini ramai sini daripada saudara Laili, daripada saudara Hidayati, Alia
Razak, Sim pun ada di sini. Ramai juga yang ada di sini. Saya mengucapkan terima kasih dan selamat datang pada acara pada petang ni. So without further ado, kita nak dengar drum. Kita nak dengar drum macam mana drum ni bunyi. Kita back to you. Kita serahkan balik pada saudara Iswaran. Thank you. Alright, terima kasih Tuan Uzadi. Itu dia kata-kata haluan dan juga motivasi yang mana tourism never die. Alright. Dan apakah usaha pada hari ini sebenarnya? Ini adalah untuk memastikan kelestarian dan kemampanan industri pelancongan akan tetap berjalan untuk memastikan selepas lockdown we can still have our activity. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan, saya dengan rendah diri mohon jasa baik. Ada beberapa tata etika dalam sesi ini di mana tuan-tuan dan penonton yang dihormati dimohon mutekan mic anda mutekan mic anda, dan sekiranya video atau kamera anda on itu mohon jasa baik. Tak adalah posisi yang sedang makan ke minum ke, tolong minta jasa baik. Alright. Dan tanpa melengahkan masa, sebelum kita mula, kita akan adakan sesi group foto. Okey. Diminta semua membuka kamera anda Diminta semua buka kamera anda. Semua sudah senyum, tolong tunjuk gigi. Yes, smile. Tunjuk. Penting. Sorry. Alright, okay. Okay, kita hidayati tolong buka. Mr. Zarif, do you mind Haris? Kalau boleh, kita nak tengok senyuman anda. Yang mana? Okay, Zarif. Hidayati, Haris. Okay, itu dia semua handsome belaka. Okay, Hidayati, kalau nak ni, silakan. And then kita ada seorang lagi baru ni. We have Alia Razak, Sharon. If you don't mind, can you enable your webcam, please? You take picture. Hello Sharon. Koperasi Usahawan. Room, boleh tak buka kamera? Kita ambil gambar. Okay. Alright, kita boleh mulakan kejap. Semua dah ada ke? Okay, I think okay lah. I think we can ready now. Okay. Siapa shot? Mr. Daniel, boleh tolong sir? Okay, pandang kamera Mr. Daniel. Okay, pandang kamera semua. 3, 2, 1. Dah, complete proof ni? Freestyle. Dah, okay. Freestyle. Oh, freestyle, okay. Drum. Superman. Drum. Superman, okay. Alright. Okay. Okay. Tuan-tuan dan puan yang saya hormati, yang saya muliakan, di akhir sesi nanti dimohon berikan kolom malu balas We need your feedback. Tolong bagi kami feedback yang ikhlas. Okay. Apa yang anda rasa program ini, bagaimana dia mengekalkan semangat kita untuk berjuang untuk tourism walaupun zaman Covid. Okey. Tanpa melengahkan masa lagi, saya juga ingin mengetahui apakah mukadimah apakah mukadimah drum circle. Okey. Zamir. Okay. Can you share apa itu drum circle? Haikal, saya minta izin cerita sikit before I pass to you. Alright. Saya attended program Haikal di salah satu hammock gathering hammock gathering di Pahang. So I didn't know apa itu drum circle. So I just join. Kita diminta untuk pilih satu instrumen I pun ambil lah marakas dipanggil kan. So apa yang kita buat adalah masa tu Haikal kata okay, just play, main hentam Dia ketuk lah semua. So kita ketuk. And then along as we play ketuk memang bunyi bising. But after a while when the coordinator Mr. Haikal dia kata okay, sana berhenti, sini stop, everything. Lepas tu everything is in harmony. Memang miracle lah. Macam sangat-sangat berbeza bila kita everything is actually synchronized. So that is the magic, and to me that is a real therapy. I think everybody kena cuba this miracle because it's a real therapy. That you can know what is noise and what is the tune or the music. Okay, without further much ado, I don't want to steal the limelight from you, Haikal. Okay, pass to you. Kenalkan, Mr. Haikal.
Silakan Haikal buka mic. Right. Okay. Boleh dengar? Boleh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat petang. And also good afternoon to Sharon. Sharon is one of my friend. Actually, before she in Malaysia, she stay in Singapore, but now she stay in Malaysia. Welcome to the our program, Sharon. And a few people yang saya kenal dekat sini macam Zarif, Hidayati, Amal Laili tak saya cakap lah. Dia lah ketua-ketua segala ketua. And ada ramai juga yang saya kenal dekat sini, which is very good to see familiar faces, right? And jadi hari ni kita nak lebih santai sedikit lah, tak nak terlalu serius sangat kan. Jadi sebab kita punya program pun lebih kepada arts, music. Jadi tak naklah muka tu terlalu stress nak dengar tentang introduction about drum circle. Okay. Sebelum tu saya ramai-ramai yang dah menyorok muka kan, cuma dengar suara saja. Saya nak tahu berapa ramai yang dah pernah attend drum circle programs dekat mana-mana dengan saya. Boleh saya nampak sikit, angkat tangan sikit, Abang Zamil, Abang Laili lagi. Siapa lagi? Para peserta boleh tunjukkan tangan ya, boleh angkat tangan, boleh respon sekarang. Boleh respon. Ya. Saya join 2 kali yang physical, 1 kali yang virtual. Okay, good. Zarif pun one of the percussionist dekat Malaysia, so dia pun main pelbagai jenis alat muzik. And thank you for joining us today, right? Sharon pun dia seorang djembe player, and dia pun pergi ke Afrika, original punya country yang belajar in drums dan belajar dekat sana, which is very good, right? So and Rosa also pernah attend in Singapore a few years back. Okay, very good. Okay, now saya nak sharekan screen untuk semua. Kita nak start dengan right. Okay, boleh nampak? Everyone clear? Okay, nampak clear. Big screen Clear. already. Yeah. Okay, good. Okay. Dipersilakan. Saya nak welcome everyone to our program pada hari ini yang kita panggil Drum Circle in Lenggong. Okay. Kalau everybody tak tahu tentang Lenggong tu dekat mana, nanti boleh tanya detail dengan Abang Zamil. Dia memang pakar dekat mana Lenggong, spesifik Lenggong tu dekat mana kan. Tapi yang everybody tahu yang Lenggong tu berada di satu daerah di Perak kan. Tempatnya sangat cantik. Saya pernah pergi sekali buat drum circle. Saya tak tahu betul-betul spesifik dekat Lenggong. Saya pernah buat untuk program di bawah MARA, Institut Kemahiran MARA. So saya tidur sehari di sana. Jadi sepanjang perjalanan tu saya menikmati suasana environment, nature di daerah Lenggong. Okay. So kali ni tamat saja MCO, kita semua pergi ke Lenggong bawa drum, kita release stress dekat sana. Okay. So next, sebelum kita start lebih detail tentang apa itu drum circle, saya just nak introduce about myself. So nama saya Haikal. Kalau nama panjang tu Haikal Herman Syah Rahman. So saya ni sebenarnya adalah graduate mechanical engineering, tapi saya dah beralih profession saya selama 15 tahun dalam bidang muzik. Jadi orang panggil saya musician, ada yang panggil saya drummer, ada yang panggil saya drum circle facilitator. Saya juga buat drum untuk dipasarkan di seluruh Asia dan juga especially di Malaysia, kerana saya nampak agak sukar untuk dapat drum di Malaysia. Jadi saya ambil inisiatif untuk buat drum made in Malaysia. Okay. Dan saya juga adalah seorang trainer, kerana saya juga involved dalam bidang corporate training sebelum saya pergi kepada musician. Okay. So saya dapat pengalaman dan juga saya belajar tentang drum circle ni pada 15 tahun yang lepas bersama-sama dengan Arthur masa dia buat tour di Malaysia. Actually dia tak ada plan nak singgah di Malaysia, tapi daripada Singapore dia nak pergi ke Japan tu, dia ada singgah sekejap di Malaysia, and then dia buat the first batch training. So saya bersyukur saya one of the first batch drum circle facilitator training di Malaysia.
dan sehingga sekarang saya mengembangkan tentang drum circle ni, especially dalam negara Malaysia. Okey, saya juga belajar daripada beberapa orang guru seperti Kalani dan juga Simon yang involved dalam bidang terapis. So ini adalah sedikit tentang background saya, di mana saya dapatkan pendidikan tentang drum circle. Baik. Okay, next kita nak tahu dengan lebih detail apa itu drum circle, apa itu community drum circle. Right? Kalau kita tengok dalam skrin ni, okay, kalau kita tengok dalam gambar rajah tersebut, kita dapat lihat ada orang, ada drums, ada kerusi dan sebagainya. Kalau ikut introduction of drum circle tu, sebenarnya dia adalah satu aktiviti yang sangat bising tetapi have fun. Apa itu sangat bising? Sebab kenapa dia bising? Sebab kita menggunakan pelbagai jenis alat muzik, iaitu drum dan percussion dalam group. Okay? So di mana setiap orang akan akan bermain satu jenis alat muzik. Okey, kalau dia dapat bermain lebih 2 alat muzik, saya akan bagi 2 drum. Kalau dia ada 3-4 tangan, saya akan bagi lebih drums. No problem. Jadi drum circle ni adalah community di mana aktiviti berkumpulan yang bermain pelbagai jenis alat drum seperti drum dan juga percussion di dalam bentuk bulatan, sama ada dalam keadaan berdiri ataupun duduk. Jadi kita biasanya di Malaysia ni memang kita akan provide participants kerusi, di mana kerusi itu kita akan susun dalam bentuk bulatan dan kita akan letakkan drum dan juga percussion di atas kerusi dan kita akan invite everybody datang dan start main drum. Okey, ramai yang kadang-kadang meluahkan perasaan di mana bila kita ajak dia ada masalah. Dia tak tahu macam mana nak start, dia tak tahu macam mana nak main drum. Jadi untuk drum circle ni kita tak spesifik untuk musician. Kita tak spesifik on people yang very pandai untuk main drum. Kita open to public. Okay, there is no musical experience necessary. Tidak ada. So everybody dijemput untuk datang dan juga join kita punya event. Okay, sebab akan ada seorang yang kita panggil drum circle facilitator, dia akan lead the whole group. And automatically dia akan pandai bermain drum. Macam mana tadi Abang Zamir cakap, mula-mula tu dia bunyi ni agak chaos, kucak-kacir, dia tak tahu. Then after that a few minutes, daripada chaos tu dia akan menjadi music or rhythm. So nanti kita akan ceritakan lebih detail. Okay, so itulah dia introduction about community drum circle. Kita pergi pada right. Encik Haikal. Yes, saya. Sorry, sebenarnya kan bila kita kata drum circle ni, saya ingatkan dia macam alat-alat instrumen yang macam tradisional punya, orang asli punya, etnik punya, macam musical rainforest. Tetapi saya tengok yang ini kebanyakannya macam biasa-biasa dan tidak melibatkan profesional ke atau yang betul-betul mahir ke. So saya nampak macam community biasa saja. This is what you call, you gather the people, anybody can play. So can you tell me who can drum? Who can drum? Can you tell me? Okay, good. Siapa yang boleh drum ni? Baik, saya nak jawab yang soalan yang pertama tadi daripada Encik Sivaren. Kita tak nampak pun alat tradisional muzik Malaysia dekat dalam gambar skrin, betul? Okay, actually dekat Malaysia ni kita ada pelbagai jenis drum tradisional seperti kompang, rebana, Chinese drum, urumi melem, apa lagi kita panggil tabla, kan kita ada. Kenapa kita tak boleh gunakan? Actually kita memang boleh inkan kita punya tradisional, tapi kita juga perlukan alat-alat drum modern untuk mengimbangi music, mengimbangi sound daripada setiap grup tersebut. Jadi tidak salah kalau kita pergi dekat Sarawak, Rainforest World Music Festival, dia pun ada guna traditional alat traditional music Malaysia. Macam saya pun dapat information, saya tak silap saya 2012 begitu, Perak pun pernah buat juga festival dipanggil Royal Belum World Drum Festival. Saya tak tahulah semua pernah dengar tidak, Royal Belum World Drum Festival, which is, I think that is a very good initiative daripada negeri Perak untuk mempromosikan
perak dan juga drum bersama. Inilah konsep yang kita nak bawa dekat Lenggong. Kita nak everybody datang ke Lenggong, kita nak buat program, kita nak buat festival music or drum festival untuk tarik pelancong-pelancong daripada luar negara ataupun dalam negara untuk mengenali Lenggong. Kenapa Lenggong? Nanti kita akan masuk dengan lebih detail. Okay? So, yang kedua, tadi Encik Sivaran tanya, siapa yang boleh drum? Who can drum? Actually, saya gunakan konsep ABCD. Anybody can drum. Okay? It's not necessary for a professional drummer. It's not necessary. Anybody can drum. Start from school. Kindergarten school, kanak-kanak yang berumur 3 hingga 5 tahun. Sekolah rendah, sekolah menengah. Even remaja, orang dewasa, orang tua ataupun siapa saja. Dalam konsep ni kita boleh lihat, kita boleh kembangkan drum circle ni daripada pelbagai aspek. Kanak-kanak di school, counselor dan juga community. So, untuk hari ni kita lebih kepada community. Okey, kerana kita nak mempromosikan drum circle ni kepada community di Malaysia dan juga community di Lenggong especially. Okey. So, saya pergi nextnya. Okey, Tuan. Right. Tuan. Ya, saya. Saya ada soalan. Okey. Ya, silakan. Kenapa kalau dalam pelbagai alat yang ada, handicraft ada, pelbagai ada. Why they need this drum? Why? Kenapa dia perlu drum ni dalam aktiviti dia, pelancongan ke aktiviti event ke? Why is so important about that? Baik. Kenapa kita perlukan drum? What is the purpose? What is the intention? Kenapa tak kita gunakan alat-alat muzik yang lain? Kita ada banyak. Kita ada piano, kita ada keyboard, kita ada gitar, kita ada drum. Pertama, drum adalah satu alat instrumen yang sangat mudah untuk dipelajari. On the spot. You tak perlukan masa yang lama, you tak perlukan any notation ataupun kod seperti gitar. Kadang-kadang orang tanya ataupun orang cakap, saya tak pandai main drum. Jadi saya bagi dia satu cara di mana saya minta dia ketuk kiri dan kanan. Gunakan tangan ni, ketuk 1 2 3 4 and 1 2 3 4 1 2 3 4. So bila dia dah rasa rhythm tu dalam diri dia, bila dia dah dengar dengan kawan-kawan dia main pada masa itu, on the spot dia akan dapat belajar rentak daripada muzik drum tersebut. Sebab itu dia menggunakan drum. Kenapa kita perlukan drum? Pertama, ada banyak faktor. Pertama ada orang dia nak release stress. Especially during COVID, saya dapat banyak feedback daripada kawan-kawan, daripada community, tanya, Haikal, bila kita nak buat drum camp? Kita pergi kat PD ke? Sekarang saya dah dapat maklumat kita nak pergi kat Lenggong. So saya bawa everybody to Lenggong. Jadi ramai yang tanya, kenapa nak drum? Everybody stress kerana MCO, stress kerana COVID-19, stress kerana duduk rumah, dan everybody dah tak sabar after MCO nak bawa all the family gathering together, main drum, connecting dengan kawan-kawan. So this is a very good intention for everybody untuk buat satu aktiviti di mana lari daripada kesibukan bandar, datang kepada tempat yang very nature, especially di Lenggong, dan buat aktiviti drum circle. Okay, so yang pertama, to release stress. Yang kedua, ada kadang-kadang yang tak ada aktiviti, boring duduk di rumah, nak mencari sesuatu benda yang baru untuk dipelajari, dan dia akan belajar tentang drum. Yang ketiga, ada juga parents yang nak lihat apa aktiviti yang boleh dilakukan untuk kanak-kanak, untuk anak-anak mereka. Okey, jadi saya pun terfikir di mana bukan saja untuk dewasa. Kadang-kadang kita boleh buat yang what we call it a kids drum camp. Kita boleh suggest to parents untuk pergi ke Lenggong, pergi ke tempat-tempat yang lebih baik untuk kita buat drum camp untuk kanak-kanak. Memang very excited, especially school holiday.
ramai yang parents dalam community yang asking ada tak ini aktiviti yang dia orang boleh send dia punya kids untuk belajar tentang drum. Jadi this is a very good opportunity untuk kita mempromosikan pelancongan, okey, dalam negara kita. Okey, ada juga yang nak belajar tentang macam mana nak control rhythmical expression. Kadang-kadang ada orang main drum dengan muka yang masam. Okey, ada orang yang senyum. Kadang-kadang daripada segi faktor tu kan, dia stres tu, kadang-kadang dia menampakkan daripada segi fizikal, daripada segi memek muka kita dah tahu yang dia betul-betul stres, dia perlukan drum. Jadi ini adalah contoh-contoh di mana kita nak mempromosikan drum tu sebagai satu platform untuk semua orang dalam keadaan yang baik, which mean tak stres, dia boleh belajar, dia boleh connecting to the people, meet a new friends dan macam-macam lagi. Kalau kita tengok dari segi pelancongan, ini adalah salah satu platform yang terbaik untuk kita mempromosikan sesuatu tempat itu kepada orang ramai. Seperti contoh di Lenggong, kita nak mempromosikan kerana kita tahu Lenggong ni adalah salah satu daerah yang mempunyai sejarah yang dah berjuta tahun, yang terbaik dan diiktiraf di dunia. Okey, kenapa di Sarawak mereka boleh buat Rainforest World Music Festival dah berbelas tahun, mengumpulkan pelbagai pemuzik bukan saja di Malaysia tetapi di luar negara. Kenapa orang luar negara sanggup ke Sarawak untuk datang menyertai Rainforest World Music Festival? Dalam masa yang sama, dia menyana income di setiap pelosok Sarawak tersebut. Saya ada ramai kawan yang daripada luar negara datang ke Malaysia. Bila dia datang, dia call saya, dia tanya, nak pergi mana? Dia nak pergi ke Rainforest World Festival. Jadi bila turun ke LIA, dia orang kena ambil lagi kapal terbang nak ke Sarawak. Jadi why not kita gunakan platform yang ada di Lenggong untuk kita buat festival. Macam mana kita dah bincang dengan Abang Zamir tu, kita nak buat festival, kita nak mempromosikan, kerana rasanya daripada Kuala Lumpur ke Lenggong tak berapa jauh. Okay, jadi it's a very good opportunity for everybody to datang ke Lenggong dan kita buat aktiviti seperti festival dan sebagainya. Okay, kita pergi pada next. Okay, Tuan. Right, yep. Tuan Haikal, before you go into the type of instrument, I have a question. You said that Yes. you want to organize the drum circle dekat Lenggong. Okay, I'm Baik. interested in the event. Those our penonton, our supporter wants to join this event. Macam mana dia boleh join? Can they come individually atau can they organize? Like say travel agents are around, watching this, following this session. How can they organize? And Baik. what will be the most minimum fee for them to participate? Mohon pencerahan, sir. Thank Baik. you. Baik, sebelum kita bercerita tentang Lenggong, saya pernah juga berkomunikasi dan juga bekerjasama dengan travel agency. Seperti contoh My Adventure Host, saya pernah berkomunikasi dan bekerjasama dengan My Adventure Host di Ulu Slim dan juga di Gopeng, di mana apabila tauris, pelancong tempatan ataupun luar negara tu, mereka nak pergi ke Slim River dan juga ke Gopeng tu untuk aktiviti kayak, aktiviti water rafting. Jadi apa yang travel agency buat, dia akan includekan what we call it drum circle activity untuk balancekan dengan aktiviti water rafting. After water Very rafting, interesting. after lunch, mereka akan adakan satu aktiviti drum circle untuk get everybody bonding together. Right? Ini adalah biasanya kita buat dekat Slim River dan juga di Gopeng. Okay, kita boleh juga gunakan konsep ini di Lenggong. Mana-mana travel agency, mana-mana pemandu pelancong yang nak bekerjasama untuk kita buat program drum circle ni, kita boleh buat. Pembayaran
kita boleh berbincang dan serendah RM50 saja kita boleh bekerjasama sebab kita nak tarik pelancong-pelancong ni untuk menikmati dan juga untuk mempelajari perkara-perkara baru dan sebagainya. Jadi kalau kita nak juga merancang untuk buat macam drum camp di Lenggong dan sebagainya, kita juga boleh berkomunikasi dengan operator di sana yang ada panggil chalet ke, yang ada kita panggil apa dia panggil dia resort dan sebagainya. Kita boleh work together kan, kita boleh bawa group minimum 15 orang ataupun 20 orang. Kita dah boleh gerak. Kita dah boleh ke sana untuk buat program bersama mereka. Very interesting, Tuan Haikal, very interesting. Maksud saya yang saya faham sekarang ni RM50 untuk acara drum cycle dan manakala dia tidak meliputi merangkumi penginapan, transportation, food and so on. So only for the drum activity. Zamir, kalau dekat Lenggong, what are the places kita boleh organize this drum circle? Zamir, mohon help me, Zamir. Thank you. Okay, we have a lot of natures place that close to nature. Memang sesuai. We have one at the Kuak Hill Resort. We have Masbro Hidden Village, where there is not no nearby kampung or village, so it's not going to disturb others. And also, I think one of the places yang best is actually at Tasik Raban. Tasik Raban. So those are the best places that we can actually do. Sorry. Okay, bagi saya kan Zamir, sebenarnya with this drum circle ni, dia bukan sekadar community punya aktiviti, di mana kalau dekat Lenggong, bila kita ada aktiviti drum circle ni, secara tidak langsung the owner or the operator ni, the owner of the place, bukan saja dia dapat business, di samping itu the local community yang ada restoran, yang ada pelbagai barang-barang lain yang meliput yang merangkumi tourism, they can also benefit. Okay, so bagi saya kan, this is one best example to promote the World Heritage Site, Lenggong, and also another the best example of sustainable tourism. Okay, Haikal, I would like to know what are the instruments that kita boleh guna dekat this event ni. Mohon pencerahan. Thank you. Baik. Untuk drum, kita ada pelbagai jenis alat instrumen, right? So kadang-kadang ada juga participants yang dia ada drum dia ada favorite drum, so dia juga boleh bawa favorite drum tu ke dalam program kita. Basically apabila kita buat program drum circle, kita akan provide semua alat instrumen. Kita akan provide drum, kita akan provide percussion dan sebagainya. So kalau kita buat dekat resort dan sebagainya, kita minta mereka untuk provide kerusi saja. The rest drum dan percussion tu kita akan provide untuk mereka. Jadi saya sangat tertarik dengan kata-kata daripada Remo. Dipanggil Remo di Valley nama dia. Tapi dia brandkan drum dia Remo daripada US. This is quite expensive instrument actually. Harga drum tu mencecah lebih kurang paling murah dalam 7,800, paling mahal dalam 56,000 untuk satu. Jadi dia ada berkata, it's time to stop thinking of the drum as a just musical instrument. Start thinking of the drum as a recreational tool for every family, a wellness tool for every retire, and educational tool for every classroom. Jadi very clear, dia tak nak lihat yang drum ni kita lihat sebagai hanya untuk hiburan, entertainment. Dia boleh jadi alat tools untuk recreational tools. Dia boleh jadi alat untuk wellness tools, dan juga dia boleh jadi alat untuk educational tools. Jadi saya nak tambah satu, dia boleh jadi alat untuk menarik pelancong pergi ke sesuatu tempat yang menarik untuk dijadikan satu aktiviti, which is very interesting. Okay, so apa alat music drum yang biasanya kita guna? Okay, ini adalah alat drum yang moden. Kita ada djembe, kita ada conga, ada bass drum, darbuka dan juga frame drum. Actually ada banyak lagi. Kalau alat tradisional Melayu kita, Malaysia kita ada kompang, kita ada rebana, kita ada urumi melon Indian, kita ada Chinese drum,
dan kita ada tabla. So kita juga boleh combinekan alat tradisional kita dengan alat moden tersebut untuk dijadikan satu. Okay, so ini adalah dalam kategori drum. Okay, what is about percussion? Percussion ni adalah alat-alat muzik yang kecil. Kita ada shaker, kita ada wood block, ada tiktok, agogo bell, tambourine, cowbell, maracas. Dekat saya ni saya ada agogo bell. Boleh nampak ni agogo bell. Okay, kita ada cowbell. Okay. Macam mana bunyi dia Haikal tu? Bunyi dia macam mana tu? Yang agogo bell tu. Cuba test bunyi dia tengok. Baik. Tengok. Kalau kita nak test semua ni yang dekat belakang saya ni, boleh tak kita duduk 2 hari? Okay. Ini cowbell. Right. Cowbell. Dia berbuat daripada besi. Saya rasa dulu waktu sekolah ada juga yang main waktu sekolah dulu kan, selain daripada recorder. Saya tak ada, saya sekolah agama. Tak ada. Right. Okay. Ni TikTok. And then Encik Haikal. Ya saya. Encik Haikal. Ya. Encik Haikal. While you're demonstrating, I have to announce this. You know why? Ramai di kalangan penonton, saya sendiri memang saya ada impian. Bila setiap kali tengok Philharmonic lah, tengok the musical instrument lah, mau rasa main. Dua perkara, saya tidak ada alat tersebut dan saya tak dapat peluang untuk mainkan alat tersebut. Jadi dengan adanya this drum circle ni, I think dia ni macam pembuka tirai, giving everybody the opportunity, your dream come true. Ladies and gentlemen, it is time for us to try all the instrument yang Haikal they will provide us, and let's join by the end of this PKP. I want all of us, at least minimum 15 orang, we go to Lenggong and we join this musical drum cycle ni. Cuma Encik Haikal, saya ada satu permintaan lah. Minta jasa baik. Walaupun yang lain semua sudah duduk dengan alat instrumen untuk main muzik, saya ada permintaan khas. Kita minta Zame, dia pakai macam Hawaiian yang di sekeliling dengan daun keladi. Dia main drum dengan goyang-goyang. Boleh tak, Zame? Haikal boleh ke? Can we organize? Boleh. Macam ni. Kita pergi ke Lenggong, kita buat late night drum circle. Kita ada campfire. Ni kita minta Abang Zamil berpakaian seperti Hawaiian dan berjoget dekat depan. Oh, very interesting. And then everybody akan lari tinggalkan that show. Okay. Right. Okay. Right. Thank you sir. Thank you. Okay. Teruskan tuan. Teruskan Haikal. Okay. So kita ada banyak. Kita ada tambourine. Itu senang main Right. Okay. So terpulang pada individu. Saya tertarik dengan apa yang Cik Suvaran kata. Kadang-kadang bila orang dah start drumming ni kan, dia tak tahu yang dia ada hidden talent. Okay, dia tak tahu yang ada hidden talent. Sebelum ni mungkin dia background dia tu dalam bidang accountant. Dia selalu dengan calculator. Tapi bila dapat opportunity pergi ke Lenggong, kita buat program di sana dan ada aktiviti drum circle ni, bila dia duduk, dia main dengan kawan-kawan yang dia baru kenal, dia dapat rasa yang wow, this is also one of the passion yang dia rasa dia ada. Sebab bila dia ketuk, dia pandai main. Dia very interested. Dia tahu macam mana passion, okay? Which is kita ni kena encourage dia. Kadang-kadang ada yang kawan-kawan saya yang di sini yang saya kenal sehingga sekarang kita communicate, kita connection because of drum. Sebab kita kenal pun daripada drum circle, okay? So this is very beautiful of the drum circle about, okay? So kita pergi pada next. Macam mana kita set up drum circle tu kan? Kadang-kadang ada yang travel agency yang nak tahu kawasan mana. Kadang-kadang mungkin dia orang tu tengah bawa pelancong-pelancong untuk pergi water rafting ataupun ke Lenggong kan, dah masuk gua dan sebagainya. Macam mana set up tu? Ini adalah salah satu contoh kita set up all the instruments dan juga kerusi. Okay, di mana each kerusi tu akan diberikan drum dan juga percussion. So saya akan bagi dia jelas. Okay, this is very clear. So just imagine dalam gambar ni saya rasa we have about 50 or 60 pack, 60 orang kan.
Just imagine kalau kita ada 100, 200 orang, kita buat festival dekat Lenggong, kita ada 200 orang. So kita provide 200 instrument at the same time. Boleh imagine berapa ramai, berapa meriahnya program kita kan. Kita boleh nampak everybody have fun dengan drum tersebut. So this is a example macam mana kita susun all the instruments tu on the chest. Okay. So ada pertanyaan setakat ni? So itu adalah Ada soalan Haikal. ada soalan. Ada soalan sikit. Okey. Ya, Bila boleh. set of the apa ni, kita dalam this pandemic. Okey. Macam mana? Boleh tak kalau kita nak ada buat social distancing tu? Boleh. Boleh. Adakah mengganggu tak kita punya ni? Tak. Actually kalau nampak dalam gambar ni, ini adalah sewaktu COVID-19 datang. Di mana kerusi tu memang kita rapat-rapatkan. Bila berlakunya COVID-19, kita perlukan social distancing. Kita jarakkan sedikit kerusi tu, tak ada masalah. Ada masalah. Jadi kita perlukan space yang besar. So memang travel agency ke siapa, kita perlukan satu space yang besar sedikit untuk kita susun kita punya kerusi dan juga drum tersebut. I see. So maknanya boleh lah. Maknanya kalau selepas ni, kalau kita nak buat there's a session, kita masih boleh buat dalam jarak masih boleh. Kalau kita dalam PKPP pun dibenarkan actually. Kita boleh I see. buat. Kita boleh buat. Encik Haikal. Ya, saya. Haikal. Saya ada satu permintaan lah. Ya. Encik Haikal kata this is drum cycle music, kita buat busy music, release stress, and then this is also to bring out the talent. Saya teruja lah di sebelah kanan Encik duduk tu satu yang bulat hitam tu, apa muzik tu? Apa muzik tu besar? Bongo. Yang hitam kanan, di sebelah kanan Encik, di sebelah kanan Encik tu. Yang ini. Yes. Yang ini. No. Ya itu. Yes, correct. Ya. Oh, Tolong okay. mainkan that music, saya mau dengar sikit boleh tak? Can you play the drum? Boleh, can. I want to Sure. hear. Now everybody talking about drum. We want to Itu listen namanya to the music now. bongo. This one. Okay, bongo. This is djembe. Jembe. Can you play now, sir? I want to listen Can. now. Tuan Haikal. Itu Tuan memang Haikal. panggil untuk makan ni Suaran. Itu signal for Betul. makan. Time untuk makan. Itu macam bunyi mari makan. Tuan bagilah fast beat sikit, kasih semangat, sir. Kita dari Kajang, sir. Itu baru seorang. Main Just macam imagine bongo kita ada 20 style, orang. sir. Okey. Boleh dengar ya? Main boleh. macam bongo punya style, sir. Macam Bonnie M punya style, sir. Okey. Ini baru naik semangat, sir. Tengok, saya sudah goyang. Wait, tak boleh lebih-lebih. Tak boleh lebih. Continue, sir. Okey. Teruskan. Tak boleh lebih-lebih. Okey, alright. Right. Okey. Teruskan, sir. Continue. Okey. Soalan tadi kita pasal maknanya tuan-tuan kita boleh buat. Kita boleh buat dengan social distancing, kita masih boleh ni. Sekarang kita open kalau ada kawan-kawan kita yang nak tanya soalan. Oh. Nampaknya okey. Ada kawan-kawan kita yang nak tanya soalan ataupun somebody who like to share their experience playing for the first time, maybe Rosa would like to share how's your experience, or anybody, our friend from police pun, koperasi, would you like to give her the chance, would you like to apa ni, dia beri peluang, would you like to ni cuba. Sebelum Okay. kita minta everybody to ask question or share kan. Actually sektor pelancongan dan juga sektor art adalah sektor yang paling terkesan. Mereka ni duduk di bumbung yang sama. Di kementerian pun kita panggil Kementerian Pelancongan dan Kesenian kan. Saya pun melihat ramai kawan-kawan saya yang terkesan di mana dalam bidang industri arts ni. Ada kawan saya dia pernah cakap, sektor yang paling awal ditutup adalah sektor arts. Sektor paling lambat dibuka adalah sektor arts juga. Sama macam sektor pelancongan juga. Sektor yang paling awal ditutup sektor pelancongan. Sektor paling lambat dibuka pun adalah sektor pelancongan. Jadi saya rasa kita kena bergabung, kita kena lakukan sesuatu, kita tak boleh duduk diam.
Sebab apa pun yang berlaku, kita kena gerakkan everybody, community kita untuk naikkan pelancongan dan juga art kesenian tersebut untuk kita teruskan kehidupan. Okay, kita tak nak stop di situ. Right? Okay. Okay, jadi ada sesiapa yang you want to share your experience, first time experience, atau any of our fan, kita buka mic, you can enable your mic and then share. You want to say something? Rosa, you want to this one? You want to share your experience? I actually had this experience when I was in Singapore, when a friend of mine runs this drum circle for events in Singapore. What kind of event? He does it for things like company, like you say, stress management, and then for like team building. Right. So when he first brought this to Singapore, he had the people from Australia who actually introduced it, and I happened to be the MC for that event. Wow. Right. So like I said, people who not had this experience, irrespective of what instrument you provide, there is still an opportunity to learn this game called the drum circle. Right. Very good. Actually, how many participants on that day? Initially, it was like get to know what is drum circle for Singapore corporate companies. So we had 25 people for the opening start of the first time that was run in Singapore. After that, my friend continued, and he had like always for young adults, working class, big corporate companies with, like I said, team building, stress management, and I think it helps, and people really enjoyed it. Right. It is It's a good. great sharing, Rosa. When was this, Rosa, at Singapore? Since when? How long already? Oh, many years ago. I think it would have easily been 10 years ago. Okay, great. They The already reason had why this. I asked you, the reason why I asked you, Singapore have already experienced this like 10 years ago. Now, bagi untuk Lenggong, I think hari ini adalah langkah kanan. Okay, atas usaha baik Tourism Productivity Nexus dan juga kolaborasi bersama KETSA, ya, Kementerian Sumber, di mana ini adalah langkah kanan untuk kita bakal adakan satu world event di Lenggong dengan nama, ini cadangan saja, Evergreen Musical Festival. Evergreen Musical Festival akan menjadi acara tahunan di Lenggong, di mana kita boleh jemput satu dunia punya visitors come and join this. What say you, Zami? It's a very good idea. In fact, we already have that in our pipeline lah. It's just that now kita tidak boleh tunggu, seperti kata Haikal, kita tak boleh tunggu. And then thank you, Rosa, for sharing. So I think while we are actually waiting untuk the need to be open, our border to be open, Haikal, can you tell us, can we do this online, virtually? Can we do like, can you tell them about the macam mana kita nak buat online? We can do the call and response, right? You can share, please share. Okay, actually this is a problem about working with music, working with rhythm, especially online. For those who are from Sarawak, if I do call and respond, it will take 3 days to respond back. It will be delay. Okay. Okay, if I clap, and a few minutes you will respond on my clapping, right? So for me, I more prefer on physical circle more than online, right? So but for introduction about drum circle, on theory part, that will be great using online. No, I mean like Haikal, for example, now you are promoting, you can because you are doing drums, right? You can sell. Mana I beli satu drum atau satu instrument, okay, just go drums, okay? So now the class is like you and me, ataupun just like this. Okay, you akan bagi macam tadi you ketuk tap. So I kena jawab balik macam mana you ketuk. Right. I think it's something yang simple macam tu, just to kick start, so that when the real things we go there, at least you know dia punya rentak tu kan. I think just an idea. Right. Zami,
I would Yeah. agree with Zame sebab kebanyakan lah ramai di kalangan penduduk Malaysia ni, contoh kan di Semenanjung ke dekat Sabah Sarawak, some of them they are having all these instrument individual punya, cuma dia kadang-kadang nak boring nak main sendiri with the drum. Tetapi dengan adanya kita bila ada event like online, okay, online, and they can participate with the instrument, and this is it is more on a initial stage on the online. Once this is after the event, once after PKP, we can meet together face to face and we can join the drum circle. Ini saya punya pendapat. Apa what is your opinion in Haikal? Mohon maklum balas. Well, actually, when the government decided nak buat MCO, saya memang dah tak boleh duduk diam. So I have to terima, we have to do online. So last week I have 2 groups yang I dah start untuk buat online drum circle. Tapi tidak perfect as what we do on physical circle lah. Which mean I ada on that day I ada 3 orang daripada Sarawak, seorang daripada Brunei, the rest in Semenanjung. So yang paling lambat sekali respond is from Brunei. The rest should be okay. It depend on our connection line kan. So kalau okay then okay lah respond dia. Tapi kalau nak buat like what Abang Zamir kata macam quite a respond, everybody ready, I play and you play. Pap 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 pap. Pap 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 pap. Abang Zamir duduk mana? Melawati. Melawati. Okay. Itu Melawati 3 minit. Sarawak should be 1 hour. Respond. So, yeah. Kita boleh buat. Exchange dia. Okay. Right. So, Well noted. Okay. Zame. Yeah. As at this moment, how many of them have responded to join this drum cycle so far? Any message have you received or not, Zame? Yes. I got a few already. How many? And then I think we can make it around 15 easily. Okay. Macam Hail Haris, dia pun nak our PhD student, dia pun nak join. He's just staying nearby here. Then we can create, no problem. yeah. I think kalau a small group for online before kita do preparation nak pergi ke Lenggong tu, kalau kita ada 5 orang ke 8 orang should be okay. Okay. Should be okay. I think Encik Haikal, okay, let's say I'm coming with 15 orang peserta with I organize. When I come there, alat-alat musical Encik ni cukup ke untuk menampung for my team? Jangan tunggu giliran. Kalau what is your maximum capacity Encik Haikal? Kalau any organizer ke travel agent wants to organize event dekat Lenggong, contoh Mas Pro ke, Tasik Raban ke, atau the Riverine punya area ke, okay, berapa your maximum capacity satu at one time? my biggest penjelasan ya. My biggest group I done before record in Malaysia is 500 packs. So I can provide 500 drums and percussion to the public. Oh my, ini boleh jadi world event, sir. Ini boleh jadi World event, sir. Oh my God. Right. For information, last time when we did in Lubuk U, I think 200 orang. We did that, according to Laili, kita buat 200 orang live, ya. 200, ya. Abang Laili cakap tak ada drum boleh tepuk perut. Macam tu ditujukan kepada siapa tu. Okay, alright. So, Saya pun terasa, Zami. Saya pun terasa. Okay. Alright. Zami. Yes. Can we open to the audience? Yeah, audience. Okay, I'm waiting. Sim, you want to ask anything? Okay, Abang kita daripada Koperasi Usahawan. Boleh, you want to share anything? What do you think? Do you want to do in Perlis? Come to Lenggong first, then we go to Perlis. Okay, actually, Silakan. in Perlis, most probably kita import of the ITPA lah. ITM. Kuat sikit. Tak dengar. Yeah, okay. Boleh dengar? Boleh. Okay. Most probably like this ITTA lah, like UITM,
mostly dia ada dia punya apa? Dia punya culture punya yang dengan state government lah. Dia ada bahagian art untuk aktiviti lah actually, untuk tourism juga. So in our case, we support most probably the logistic untuk makan. Sebab kita ada food truck yeah. I see. And then what other kind of food truck, makanan, tempatan kita boleh buat. So the menu is there lah. Kita can open the menu at like mobile catering. Alright. Whenever you are there. Like for example, you are doing in Lenggong, bila you ada di Lenggong, you susah nak dapat makanan. So we are there also for you. I see, ada Ada Oh, okay. That is our part Okay. lah. Like most probably tourism dekat Langkawi pun, certain tourists from China kan, Alright. yang dia nak makan durian. So especially like cendol durian, Okay. durian or fresh durian in like mucis durian, we can provide on that. Oh, okay. Thank you very much. On the other part of this, kita kata marketing side, on digital side lah, untuk promotion after this, we have kita expect COVID at least 30% sudah kurang, makna tinggal balance 30%, like in Thailand, in tourism industry, like in Phuket, isn't it? Dan juga dekat Bali Indonesia, kita boleh ambil as a guideline lah. Apa yang dia orang buat, dia lakukan untuk build up back dia punya tourism industry. Right. So kita take that as model, and perhaps kita juga ready untuk collaboration online, live streaming, we are going for 3D also, live streaming with some in the hotel industry and also tempat-tempat yang menarik bagi kita kata joint collaboration with the overseas. So once the open sky for the tourism industry is open, like China directly flight to Langkawi or even from Europe, so kita boleh take part jugalah. Okay. So we can be an authorized agent to manage the event for in our part lah, because kita nampak dalam Alibaba, TradeIndia.com, banyak tourism industry juga nak cari collaboration. Alright. So Good. networking. So, Maybe perhaps we can organize one lah. We Yes. can organize one. Abang boleh organize one tu ni. yes. Alright. Thank you. Mohon mencelah, boleh ke? Sila. Brother Haikal, saya panggil Brother Haikal lah sebab saya pun sebenarnya saya masih student, and saya ni dibesarkan percussion, which is saya ni budak nasyid dulu. So bila saya main conga, saya main 4. Oh, baik. Good. So saya main conga 4, and sekarang ni saya main djembe sendiri. So saya memang budak drama, budak percussion lah, senang cerita. Tapi yang sedihnya bila kita keluar sekolah ni, kita dah tak ada platform lah untuk kita duduk and sambung kita punya minat ni. So bila saya dengar pasal drum circle, mak saya yang share pasal event ni, so saya pun macam, ini saya kenalah tahu info-info tu baru. And saya memang student UiTM Shah Alam sekarang ni, and saya adalah pelajar sains, which is kalau nak tahu pelajar sains ni antara faktor kehidupannya adalah stres. Itu adalah satu sumber kekuatan dia orang masih hidup adalah stres. Jadinya tadi saya ada dengar yang Cik Zamil, Cik Iswaran ada cakap berkenaan dengan online kan muzik ni, and tadi Cik Haikal ada cakap berkenaan dengan dia punya kesusahan untuk muzik ni dijadi online kan. And saya sangat faham, which is bila kita buat online muzik ni, momentum tu memang tak terjaga sebabkan kita punya dasar frekuensi of kita punya data yang berlainan kan. Tapi kalau saya lah, mesti saya student IPT and selalu juga berevent lagi-lagi online, saya memang nasihatkan untuk Encik Haikal untuk waktu PKP ni, waktu yang COVID yang tak boleh bergerak ni, kalau nak buat online, kita eksklusifkan, which is kita buat in a small group. Sebab apa? Kita tak nak tunjuk yang program kita ni kucak-kacir. Sebab mungkinlah target kita nak buat besar, tapi kita risau kita tak dapat jaga quality program. Macam itulah. Bila kita buat eksklusif ni in a small group, kita boleh ambil opportunity untuk masa ni kita build interest
biar orang rasa macam aku tak dapat join lah. Dia akan terburu-buru nak join, and bila dah ada je physical punya, waktu tu lah kita buat macam orang cakap promo besar-besaran. And dengan saya tahu Encik Haikal, Encik Zamin, Encik Izwaran ni, insyaAllah saya pun nak bawa program ni ke IPT saya, bantu pelajar-pelajar kawan-kawan saya yang dekat universiti ni. Saya rasa diorang memang memerlukan lah stress reliever ni, gamaknya macam tu lah. So itulah sedikit saya punya pendapat lah, berkongsi saja. Okey, Hail. Terima kasih. Why don't kita nak Zahal bawa dia orang nanti kita ke Lenggong dulu. Kita mula-mula kita buat semua grup, lepas tu kita bawa dia orang ke Lenggong. Kita bawa ke Lenggong, kita buat that program di Lenggong. Okey? Boleh, saya boleh bawa grup-grup saya dulu untuk dapatkan orang cakap dapatkan marketing dulu lah. Boleh, dapatkan documentation, kita dapatkan feedback. Lepas tu kita boleh proceed untuk besar-besar. InsyaAllah tak ada masalah. Okay. Very good. Very good. Zami, you have taken his name down, Taken his Yeah. Okay, terima kasih. He'll WhatsApp me, Okay, ada very good, very good. Zami. Yes. Zami, masa sedang cemburu kita. Okay, masa cemburu kita. So far, so far total final berapa ramai yang akan pergi ke Lenggong for this event? After today punya event hari ni, as per respond. I tak boleh check lagi lah. I tak dapat nak check lagi. Nanti habis ni baru I boleh check. Tapi I got a few already lah who wants to join us di Lenggong to do to try this one. Great. I nampak Sim pun angkat tangan tadi. Ada tadi. lagi ke yang siapa nak? Iswaran, I nak tanya. Silakan. Siapa tu? Iswaran, saya nak tanya. Laili. Okay, sorry, last question Nak tanya pada Haikal, sebut Laili ni dia mesti gua kan. So di Lenggong dia ada gua gendang. Okay, is it possible, pasal Iswaran dah cakap pasal Dewan Philharmonic Orchestra. Okay, is it possible kita buat the next program adalah drum circle dalam gua. Dia dah macam dah cukup dah ambient dia. Macam boleh. Dekat Lenggong pun ada gua. Boleh. Tanya Haikal. Haikal macam mana? Apa nama gua tadi Abang Laili? Gua gendang. Betul nama dia Gua Gendang? Ada. Oh, catat rekod ni. Dunia ni tak pernah main dalam gua. Abang Laili ni dia buat perkara-perkara di luar kawalan. Di luar kepala otak. Kalau kita buat I think the first in the world yang buat drumming in the cave dalam gua. This is very interesting. Wow. Okay. Very cadangan yang begitu bernas. Dengan itu kita sudah nampak sebab Lenggong ni it is a world heritage dan kita boleh adakan world event dekat gua-gua di Lenggong, ya. Tentu sekali kita akan pastikan elemen-elemen dari segi keselamatan, we will take into all that measures, okay, definitely. Jadi Zami, with that, shall we conclude the session? And yes, please. Before we conclude, can we